Assalamualaikum. Nama saya Abdul Zahran Afiq bin Abdullah daripada Grup C Part 3. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang bantuan asas kecemasan. Okey. Pertama sekali, saya akan menceritakan apa itu First Aid Kit. Okey. First Aid Kit ialah pertolongan atau bantuan segera yang bersifat sementara diberikan kepada mangsa yang mengalami kemalangan atau kecederaan dengan segala kemudahan yang terdapat di tempat kejadian sebelum ketibaan bantuan perubatan atau sebelum masa mendapat rawatan perubatan yang sempurna. Tujuan-tujuan pertolongan cemas. Okey, yang pertama, membantu menyelamatkan nyawa mangsa. Yang kedua, mengelakkan mangsa dari kecederaan yang lebih teruk. Dan yang ketiga, membantu mengurangkan kesakitan atau keseseraan mangsa ketika mengalami kecederaan. Okey, sifat-sifat pemberi pertolongan kecemasan yang baik. Yang pertama, mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri di dalam mengendalikan kes-kes kecemasan. Yang kedua, pantas ikhtiar menggunakan segala kemudahan yang terdapat di tempat kejadian atau sekeliling. Yang ketiga, tajam perhatian dalam mengenali tanda-tanda dan gejala suatu kes, seperti melihat masa pada masa ke masa supaya tidak terlepas apa yang masa beritahu. Yang terakhir ialah bersifat lemah lembut semasa memberi bantuan agar dapat mengurangkan kesakitan mangsa. Apa itu DRS ABC? DRS ABC. D ialah danger, iaitu bahaya. R ialah response, iaitu tindak balas. Yang ketiga, S ialah send help, iaitu mencari bantuan atau menghantar bantuan ataupun menelefon bantuan. A ialah airway, iaitu saluran pernafasan. B ialah breathing, iaitu pernafasan. Dan yang terakhir ialah C, iaitu circulation, iaitu peredaran darah. Okey. A ialah danger. Danger ialah mengenali sesuatu situasi yang berlaku bergantung dengan tempat kejadian. Alihkan benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Okey, contohnya jika mangsa terkena sengatan serangga ataupun sengatan haiwan yang berbisa, elakkan daripada mendekati mangsa dan cari untuk menghalau haiwan yang berbisa itu supaya kita tidak menjadi mangsa seterusnya haiwan itu. R ialah respon, iaitu tindak balas. Periksa tindak balas pesakit, iaitu kejutkan pesakit tersebut dengan tepuk bahu dan jadi awak okey. Lepas tu, letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat seperti jalan raya ataupun di tepi jalan jika terdapat kemalangan. X ialah send report, iaitu menghubungi 999 dan juga menjawab segala pertanyaan yang ditanya. A iaitu airway, saluran pernafasan. Lakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur pernafasan pesakit secara mendongak kepala dengan satu tangan, manakala dagunya diangkat dengan dua jari yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasannya. Alihkan lidah mangsa jika ia menghalang pernafasannya. Jika terdapat benda yang asing mengganggu pernafasan di tekak mangsa, cuba untuk membuang dengan menggunakan dua jari. Breathing, iaitu pernafasan. Dekatkan pipi anda dengan hidung dan mulut mangsa. Lihat ke arah dada pesakit. Lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri 2 hembus penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. C ialah circulation, iaitu peredaran darah. Jika tiada tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa, mulakan tekan di dada pesakit. Letakkan tangan anda di tengah dada dan tekan ke dalam antara kira-kira 5 cm sebanyak 15 kali pada kadar dengan kiraan 1 dan 2 dan 3 sehingga dan 15.
Teruskan dengan 2 hembusan dan 15 kali tekanan sehingga bantuan perubatan tiba, iaitu ambulan. Okey, akhir sekali saya akan menceritakan tentang benda ataupun ubat yang terdapat dalam first aid kit. Okey, yang pertama ialah plaster. Plaster merupakan barangan asas yang semua first aid kit perlu ada. Ia digunakan untuk menutup luka kecil yang tidak mengalami pendarahan yang teruk. Yang kedua ialah bandage. Bandage terdapat 2 jenis, iaitu bandage biasa dan bandage segitiga. Kegunaannya ialah membalut luka dan membalut kawasan yang bengkak. Yang ketiga, kain andoh. Kain andoh digunakan sebagai untuk ketika patah tulang tangan atau patah tulang selangka, membalut luka atau membalut kawasan lebam, dan digunakan sebagai mask ataupun topeng. Okey, yang keempat ialah gauze, iaitu kain kasar perubatan. Kain kasar gauze ini selalunya digunakan untuk menutupi luka yang besar. Ia juga digunakan untuk membersihkan luka yang kotor. Yang kelima ialah kapas. Kapas pula selalunya digunakan untuk membersihkan luka jika luka tersebut tidak terlalu kotor. Maksudnya tidak mempunyai benda asing seperti tanah, kaca, batu dan sebagainya. Luka tersebut boleh dibasuh dengan air biasa dan cotton digunakan untuk membersihkan kawasan tersebut. Yang keenam ialah povidone iodine. Ia merupakan larutan yang berwarna kuning. Larutan ini mengandungi unsur iodin yang berfungsi untuk membunuh kuman antiseptik di kawasan luka. Yang ketujuh ialah krim pemanas. Krim pemanas ini selalunya digunakan untuk merawat sakit otot dan juga kekejangan otot ketika sedang bersukan. Okey, yang ke-8 ialah gunting. Gunting digunakan untuk memotong gauze, bandage dan sebagainya. Oleh itu, jangan lupa membawa ia dalam kotak first aid kit. Microport. Yang terakhir, microport. Ini macam selotip yang digunakan untuk melekatkan beberapa perkara seperti melekatkan gauze pada kulit, melekatkan bandage supaya ia tidak cabut dan apa-apa yang berkaitan. Okey, ubat. Ubat yang pertama ialah paracetamol. Paracetamol merupakan ubat yang wajar dalam kotak first aid kit sebab ia boleh memberi rawatan awal terutamanya bagi mereka yang baru sahaja demam. Yang kedua ialah Ponstan, mefenic acid. Ponstan ini merupakan salah satu ubat tahan sakit. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan sakit-sakit otot, sakit disebabkan luka dan sebagainya. Yang ketiga ialah ubat gastrik. Ubat gastrik yang boleh digunakan adalah jenis antacid, iaitu berfungsi untuk menurunkan asid di dalam perut. Anda boleh cuba simpan tablet Gelusil yang mengandungi magnesium trisiklate di dalamnya. Yang keempat ialah Loratadine. Loratadine digunakan untuk mereka yang menghadapi sesama dan alahan. Yang kelima, Masolon. Ubat Masolon pula digunakan sebagai ubat tahan muntah. Jika ada yang mengalami keracunan makanan dan muntah-muntah, maka ubat ini sesuai untuk digunakan. Dan yang terakhir ialah Lomotil. Lomotil pula adalah ubat yang digunakan untuk mengurangkan cirit-birit. Goodbye.